Bismillahirrahmanirrahim. Titik-titik P, Q, R dan S masing-masing mempunyai koordinat negatif 5, negatif 1, 3, 6, negatif 3, 10 dan 1, negatif 4. N ialah titik tengah QR. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik N dan berserenjang dengan garis lurus PS. Okey. Jadi mula-mula sekali kita buat apa? Kita lakar dahulu walaupun dia tak suruh. Suruh. Okey. Okey. Katakanlah ni cikgu punya satah kertas Okay. Kenapa cikgu buat satah kertas pula kali ni? Supaya cikgu punya lakaran tu lebih tepat kot. Okey, so cikgu buat koordinat P dulu. P negatif 5, negatif 1. Okey, agak-agak dia. So sini negatif 5, cikgu buat sini negatif 1. So cikgu punya P tu dekat sini. Okey. Lepas tu Q cikgu adalah 36. So logiknya 3 dekat sini lah kot. Nah, kita roughly je kan, 3 6 cikgu buat dekat sinilah 6. Okay, so ini adalah Q cikgu. Okay, lepas tu negatif 3 10. Negatif 3 10 ni cikgu punya R. Okay, negatif 3 logiknya di sini. Negatif 3 10 logiknya kat sini lah. So sini cikgu punya R. Okay, dan S cikgu adalah 1 negatif 4. 1 logiknya di sini. Negatif 4 logiknya di bawah sini. So ini cikgu punya S. Okey, sekarang cikgu je hubungkan garis lurus mengikut maklumat yang dia bagi. Dia kata apa? N ialah titik tengah QR. Maksud dia Q dengan R ni dia mesti bersambung macam ni. Barulah dia jadi ke Allah. Tak tu lah. Sekejap barulah dia jadi garis lurus. Kan? Nak panjangkan pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Yang penting dia lalu R, dia lalu Q, betul tak? Okey, lepas tu berserenjang dengan garis lurus PS. Mana kata PS ni pun satu garis lurus. Okey, sorry cikgu punya garis lurus tak cantik, sorry Okey, tapi gambaran dia macam ni lah. Okey. Dia kata apa tadi? N titik tengah bagi QR. N adalah titik tengah bagi QR. So N tu cikgu boleh letak dekat sekitar sinilah. Sebab cikgu pun tak tahu dia akan berada pada pasti Y ke apa, cikgu tak tahu. Okey, sebab cikgu tak tahu lagi koordinat dia apa. Tapi yang pasti N tu duduk kat tengah-tengah. Bila duduk kat tengah-tengah maksud dia membahagikan R dan Q ni sama rata lah, macam tu. Okey. Lagi apa? Cari persamaan garis lurus yang melalui titik N dan berserenjang dengan garis lurus PS. Oh, okey. Okey. Kalau sini N, okey. Kalau dia garis lurus tu berserenjang dengan garis lurus PS. Okey, kalau berserenjang maksud dia macam ni tau. Katakanlah ni PS. Kalau dia berserenjang garis lurus tu nanti dia mesti membentuk 90 darjah kat sini. Dia macam tu. Okey, dekat sini ke, dekat sini ke. Nampak? Dia mesti membentuk sudut 90 darjah. Boleh? Okey. Sebab dia kata berserenjang, tapi kalau dia kata pembahagi dua sama serenjang, itu confirm dia mesti kat tengah-tengah antara garis lurus PS, mesti kat tengah-tengah, barulah kita buat garis lurus dia. Kalau dia pembahagi dua sama serenjang, boleh. Okey, ni sama besar. Macam tu. Boleh, tapi sebab dia tak ada kata pembahagi dua sama serenjang, cuma dia kata berserenjang sahaja. Jadi ideanya adalah garis lurus yang berserenjang tu mesti lalu N. So dia mesti macam ni. Dia mesti macam ni. Dia macam tu. Lepas tu kat sini pula sudut 90 darjah. Boleh Ini gambaran awal cikgu bagi Okey. Mula-mula sekali, cikgu lupa nak labelkan. Okey, untuk P negatif 5, negatif 1. Okey, negatif 5, negatif 1. Untuk Q adalah 36. Okey, R negatif 3, 10. Okay, S 1 negatif 4. Okey, N ialah titik tengah QR. Okey, dia bukan saya saja bagi ni, mesti ada sebab. Okey, so mula-mula sekali cikgu nak carilah titik tengah untuk QR ni. Okey, apa rumus titik tengah? Okey, apa rumus untuk cari titik tengah? Rumus untuk cari titik tengah adalah X1 tambah X2 bahagi 2, koma Y1 tambah Y2 bahagi 2. Betul? Okey, jangan lupa kita ada dua koordinat ni tadi. Okey, yang ingat sekarang ni cikgu nak cari titik tengah tau. Titik tengah untuk RQ iaitu N ni lah. Okey, yang 36 ni cikgu nak buat sebagai X1,
Y1. Negatif 3, 10 ni sebagai X2, Y2. So cikgu gantikan dalam sini. So dia akan jadi X1 tambah X2. 3 tambahkan dengan negatif 3 bahagi 2. Koma Y1 tambah Y2. So 6 tambahkan dengan 10. Okey, bahagi 2. Okey, kita selesaikan mana yang boleh. So 3 tambah tolak dia akan jadi tolak lah. So 3 tolak 3 sifar. Sifar bagi 2 sifar. Okey. 6 tambah 10 16. 16 bahagi 2 dia akan jadi 8. Okey. So makna kata titik tengah kita yang N tu okey. Nah daripada koordinat ni lah barulah cikgu yakin bahawa titik N ni merupakan pintasan Y. Pintasan Y untuk RQ. Okey. Cuma cikgu adjust sikit. Cuba macam ni. Okey. Sebab cikgu dah tahu dah koordinat dia, iaitu sifar 8. Pintasan Y lah. Barulah cikgu yakin, oh ni pintasan Y ni. Kalau tadi kan tak tahu kan. So cikgu pun plot je lah mana-mana je. Okey. Okey. Seterusnya, jangan lupalah diminta kita persamaan garis lurus yang melalui titik N dan berserenjan dengan garis lurus PS. Maksud dia sebenarnya kat sini, dia minta kita persamaan garis lurus yang ni tau. Persamaan garis lurus yang cikgu buat kali hitam ni. Okey. Dia minta kita cari yang ni sebenarnya. Okey. Satu benda yang awak kena tahu adalah kalau garisan, contoh yang cikgu bagi, kalau garisan AB ni dia berserenjang dengan garisan CD. Okey, nampak dia berserenjang. Dekat sini mesti semua darjah. Okey, kalau garisan AB ni berserenjang dengan garisan CD, kecerunan untuk garisan AB jika didarabkan dengan kecerunan garisan yang berserenjang itu, iaitu garisan CD, maka kita akan dapat negatif 1. Ini kamu kena ingat. Okey, ini untuk garisan yang berserenjang. Dia kalau berserenjang kita pakai hukum ni, iaitu kecerunan garis lurus AB ni kalau didarabkan dengan kecerunan untuk garis lurus CD, kita akan dapat negatif 1. Boleh? Okey. Ingat benda ni. Okey. Kita balik. Sekarang ni cikgu akan cari dulu kecerunan untuk garis lurus PS. Okey, koordinat P cikgu tahu, koordinat S pun cikgu tahu. So nanti bila cikgu dah dapat kecerunan untuk garis lurus PS, cikgu akan guna hukum yang cikgu tunjukkan tadi untuk dapatkan pula kecerunan garis lurus yang kali hitam ni. Okey, lepas tu dah dapat kecerunan garis lurus yang hitam ni, koordinat N ni pun kita dah tahu. Bolehlah cikgu selesaikan terus cari persamaan garis lurus yang berserenjang ni. Betul tak? Okey. So okey, rumus kecerunan rumus kecerunan jangan lupa Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. Cikgu jadikan yang ini sebagai Allah. Okey. Cikgu jadikan ni sebagai X2 dan Y2 cikgu, yang ni sebagai X1 Y1. Okey, so makna kata kecerunan untuk garis lurus PS adalah sama dengan negatif 4 tolak negatif 1 per 1 tolak negatif 5. Ni jangan lupa Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay? So negatif 4 tambah 1 dia akan jadi negatif 3. Kan? 1 tambah 5 dia akan jadi 6. Okay? Boleh permudahkan, dia akan jadi negatif 1 per 2. Okay, ini adalah kecerunan untuk garis lurus PS. Okay, garis lurus PS. Okay. Kalau cikgu darabkan kecerunan untuk garis lurus PS, okay, kalau cikgu darabkan dengan kecerunan untuk garis lurus yang kali hitam ni, cikgu labelkanlah dengan satu huruf yang lain. Cikgu buat huruf PQRST. Cikgu buat T kat sini. Garis lurus TN macam tu jadi kan. Okay. Kalau cikgu darabkan kecerunan untuk garis lurus PS dengan kecerunan garis lurus TN, cikgu akan dapat apa? Negatif 1. Macam cikgu tunjuk tadi lah. Okay. Benda tu yang cikgu nak buat sekarang ni. Okay. Jadi M ataupun kecerunan untuk PS, kalau cikgu darabkan dengan kecerunan untuk garis lurus TN, cikgu akan dapat negatif 1. Ini memang kena ingat hanya untuk garisan yang berserenjang. Okey. Kecerunan untuk garis lurus PS dah dapat dah, negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. Okey. Darabkan dengan kecerunan untuk garis lurus TN, sama dengan negatif 1. Okey, pindahkan negatif 1 per 2 ni jadi kecerunan untuk garis lurus TN, cikgu akan dapat 2. Betul tak? Pindah-pindah biasa je.
Okey, faham ini kecerunan untuk garis lurus TN. Nampak senang dia sebenarnya. Okey. Okey. So, kecerunan untuk garis lurus TN ni adalah 2. Okey, apa cikgu pesan sebelum ni? Nak cari persamaan garis lurus, kita perlu tahu sekurang-kurangnya kecerunan dan satu koordinat pada garis lurus yang kita nak cari tu. Kan kita nak cari garis lurus yang berserenjang ni, persamaan garis lurus yang berserenjang ni, yang TN ni betul tak? Kecerunan dah tahu dah, 2. Koordinat pun kita dah tahu dah, iaitu yang pada N ni, sifar 8. Betul tak? So, kita dah boleh gantikan terus. Okay, jangan lupa sifar 8 dengan kecerunan 2. So, apalah cikgu tulis lah. Tadi apa? Kecerunan 2. Lepas tu cikgu tahu koordinat dekat N tu kan, iaitu sifar 8. Okay. Kan persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okay. Ini automatik akan jadi X dengan Y cikgu lah. X dan Y. Okay, cikgu gantikan. So, Y cikgu adalah 8 sama dengan M. M adalah kecerunan 2. X adalah sifar tambah C. Kita kena cari C dulu. Okay, jadi gedebak-gedebuk C samalah juga dengan 8. Okay, dah dapat C sama dengan 8, barulah kita boleh lengkapkan persamaan garis lurus untuk garisan yang berserenjang tu, iaitu Y sama dengan M. M ialah 2, X tambah 8. Inilah dia persamaan garis lurus T. Ni jawapan akhir kita. Okay, ingat